salik yang merentas jalan hakikah bahawasanya an-nafsa dikendaki dengan nafsa sini maknanya badan diri badan. Anna nafsa bahawasanya badan. Kenapa kata badan? Sebab ni masuk dari ba' itlaqul hal 'alal mahal. Ia mesebut akan hal tapi yang dikendaki adalah tempat dia, itu badan. Kerana nafsa tu adalah keadaan bagi badan. Ia sebut keadaan, tetapi apa yang dimaksudkan adalah mahal, tempat dia. Jadi maksudnya ketahuilah wahai salik, orang yang menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menuju jalan yang hakikah, yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Anna nafsa bahawasanya nafsa mana badan, markabul qalbi adalah kenderaan, tunggangan, matiyah. Kenapa sebut tunggangan, kenapa sebut kenderaan? Maknanya dalam perjalanan kita perlu pada markab. Jadi badan ni adalah markabun, tunggangan bagi hati. Bukan kita hati atau roh kita patutnya ditunggang oleh jasad kita. Jasad kita, tuntutan dia adalah perkara yang rendah-rendah. Perkara melibatkan tuntutan nafsu saja. Makan, minum, tidur, syahwat, apa semua. Kita tak boleh pisahkan benda tu daripada diri kita. Tetapi jadikan sebagai kenderaan tunggangan sahaja. Sepatutnya struktur kita, badan kita, nafsa atau badan kita adalah tunggangan bagi hati kita. Hati kita, jantung hati kita. Oleh kerana hati ni adalah pemerintah yang sebenar, sepatutnya pemerintah yang sebenar. Kalau kita daulatkan hati kita dalam Madinah diri kita, bandar negara diri kita, maka tentulah apabila sebut raja mesti ada kerajaan, askar dia, ketenteraan dia. Wal qalbi asakir, dan bagi hati ada asakir, ada askar-askar dia. Ada askar dia. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ketahui tentera-tentera Tuhan kamu melainkannya. Maknanya hati kita sebagai raja perlu kepada askar-askar ini. Dan sebagaimana perlu kepada tunggangan ataupun kenderaan, kenaikan dan bekalan dalam musafirnya. Dalam musafirnya kerana Tuhan. Kerana diri kita lah hakikatnya musafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qalbu makhluqun li'amalil akhirati talaban li sa'adatihi. Dan hati adalah makhluk ataupun dicipta li'amal akhirah, untuk tujuan akhirah. Hati kita, roh kita bukan dicipta saja-saja, apa nama diri kita ni bukan untuk tujuan keduniaan. Bukan kita hidup ni Tuhan jadikan kita untuk kita makan. Bukan tu tujuan dia, kita makan. Tapi bukan tu tujuan kita untuk kita minum, untuk kita bersedap-sedap. Tapi wal qalbu makhlukun li amal akhirah, diciptakan untuk amal akhirah. Talaban li sa'adatihi, hal keadaannya menuntut kebahagiaannya, kebahagiaan akhirah. Wa sa'adatu, dan kebahagiaan yang sebenarnya, yang real punya adalah
ma'rifati rabbih azza wa jalla. Kebahagiaan. Kita maklum bahawa kebahagiaan di hati. Kebahagiaan dia di dalam hati. Dan kebahagiaan di dalam hati itu yang sebenarnya adalah pada ma'rifah Rabbi azza wa jalla, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifah ni ia ada dua cara ringkas mengenal ni. Pertama apa panggil tariqul istidlal. Jalan kita mencari dalil daripada alam ini. Dengan guna akal kita dalil. Yang kedua, tariqul istibsar. Dengan cara kita melihat dengan mata hati, maknanya dengan cara kita membersihkan basirah kita, mata hati kita. Adapun yang dibincangkan oleh Imam Ghazali sini ambil tariqul istidlal. Menurut tariqul istidlal yang boleh dilakukan oleh kebanyakan orang lah. Adapun istibsar ni mujahadah yang perlu mujahadah yang tinggi. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi hatian betul-betul dapat melihat dengan musyahadah tu. Tapi istidlal ni kita boleh, maknanya praktisnya boleh dilakukan oleh semua orang. Melihat semua kita ada apa yang kita sebut nanti tentera-tenteranya, aset dia, alat-alat dia. Apa dia? Wa ma'rifatu rabbih, okey. Jadi kebahagiaannya adalah mengenal Tuhan, Rabbi azza wa jalla. Wa ma'rifatu rabbih, jadi bagaimana cara dia nak kenal Tuhan? Bagaimana ma'rifah Tuhan? Wa ma'rifatu rabbih ta'ala tahsulu lahu min sun'illah. Boleh, mana terhasil dengan sun'illah. Sun'illah mana ciptaan Allah Ta'ala. Ini kita boleh perhati, boleh kita tengok tak? Alalah, macam mana kita bincang sebelum ni, alalahul khalq wal amr. Bagi Allah Ta'ala ada alam khalq, alam amr. Alam amr, alam ruh, kita tak boleh nak pergi jauh. Kita tak boleh nak pergi jauh, kita dah bincang dah sebelum ni. Memang kita tahu, ruh ni adalah hakikat diri kita, mana tak tahu. Di mana, bagaimana, kita tak tahu ruh. Yang kita boleh tengok, ini kita boleh kaji, kita boleh perhati dengan mata lendir kita, dengan telinga kita, dengan fikiran, dengan kajian kita adalah alam khat. Alam khat. Sama ada kalau istilah lain juga, dari sudut fizik dia, dari sudut biologi dia, dari sudut sains dia, boleh perhati waktu tu. Itu semua sun'illah. Apa itulah kata, ilmu sains, ilmu fizik ni bukan kata ni ilmu orang kafir, tidak. Ni semua alam-alam mereka je lah, Allah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, caranya terhasil melalui sun'illah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan cara, dengan tariqun nazari wa tafakkuri, yang kita melihat, dengan kita jalan, kita memerhati nazar, dan kita berfikir. Nazar ni kita ta'amu, kita perhati itu. Kita fikir, kita tidak ada. Mungkin kita kajian dan sebagainya, ataupun lihat dengan berfikir. Berfikir, tafakkur akan keajaban ciptaan Allah Subhanahu. Ajab mana kita rasa kagum lah. Ajab kena keajaban. Kagum bagaimana alam ini disusun dengan begitu sistematik. Atau kita lihat pada diri kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi orang yang tahu jadi kagum. Orang-orang mengkaji diri dari sudut cipta Allah Taala ya kagum. Kita kurang tahu ni, jadi terbataslah maklumat. Tengok orang yang mengkaji diri, kita kaji tubuh, kaji alam. Sepatutnya ia lebih dekat kepada nazar dan tafakkur. Khususnya kita bagaimana kita ahli-ahli sains. Dia sepatutnya lebih dekat dengan nazar tafakkur. Mereka lihat dengan sentiasa berfikir akan keajaban sun'illah ta'ala. Wa huwa min jumlati alamiyah. Itu sun'illah itu alam dah, alam. Jumlah daripada alamiah, alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 53,
sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Nah, kita bincang ayat sebelum ni. Maka orang yang ahli dalam tarik ini, jalan ini, melihat Allah Subhanahu Wa Taala melalui makhluknya. Mana melihat melihat kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, wujudan Allah Taala melalui dalil makhluknya. Nah, kadang mana mungkin makhluk yang ajaib yang tercipta begitu tersusun ini tidak ada penciptanya. Pencipta tu dah sudah tentu penciptanya adalah pencipta yang sempurna, yang maha suci daripada segala kekurangan. Ini mau bau tariqul istidlal. Kalau tariqul istibsar, ini perbincangan lain pula. Tapi benda ni tak boleh dipisahkan, wala tahsulu lahu ma'rifatu ajaibul alami illa min tariqil hawas. Ni orang berterima belakang. Dan tidak terhasil mengenal keajaiban alam ini, melainkan melalui jalan hawas. Ini yang zahir lah ni. Melalui jalan panca indera. Melalui panca indera. Kita pergi di satu pulau, tu tempat. Jadi kita kagum dengan hebatnya. Kita melihat dengan mata kita, kita rasa dengan deria kita, dengan telinga kita, dengan apa semua. Jadi maknanya tidak terhasil kita mengenal keajaiban. Jadi keajaiban tu apa? Keajaiban adalah mazhar ataupun tempat yang terhasil, yang nyata akan kudrah Allah Ta'ala, kehalusan ciptaan Allah Ta'ala, rahsia-rahsia ciptaan Allah Ta'ala. Kita tengok, baca kita tengok beginilah, mudah nak faham tak? Kita tengok orang buat rumah comelnya, dah pelat yang musim apa semua, pelat tu rumah saya tempat kita, hebat. Kita apa kita kepala kita, siapa dia buat ni, tukar apa, tukar mana, guna arkitek mana ni. Jadi nak kena, apabila tidak terhasil makrifah akan keajaiban Allah, keajaiban ni, mana kita bahas keajaiban pencipta dia lah, kudrah Allah Ta'ala. Illa min tariqi, melainkan melalui jalan mana menggunakan al-hawas, panca indera, penglihatan kita, pendengaran kita, pengecap kita, bau kita, rasa kita. Ini melalui kalau sistemnya, ada sistem dia adalah ajhizah jismiyah. Mana mata kita, sistem dia dalam jasmani kita adalah penglihatan kita, sistemnya mata. Tak kira lah lagu mana ia bersistem lah. Yang kita tengok kita dengan cahaya, patut kat tengok melalui cahaya, patut kat retina kita tengok imej terbalik tak terbalik ke, pergi kepada saraf mutu kita apa tak tahu juga tu. Ada sistem dia ajhizah dekat jismaniah kita tu. Dan hawas tu dah, pendengaran kita, dengar gelombang tu kat masuk kepada tip stesio ke apa di gedang kita, yang getar bunyi apa semua. Juga dia rasa dia apa semua tu semua kita rasa akan keajaiban alam ini. Maka kita kena akan keajaiban alam ini melalui tariqul hawas, panca indera. Wal hawasu minal qalbi, dan hawas, ada pun hawas panca indera itu minal qalbi, daripada hati. Mana sini asalnya daripada hati. Kuatan daripada hati. Manakah kita dapat mencerap, kita dapat pendengar apa semua tu, panca indera kita dengan asalnya hati. Nanti kita akan, maknanya apa kaitannya pula. Contohnya kita melihat sesuatu dengan penuh hati. Kita kasih apa yang kita tengok tu. Kadang-kadang kita tengok satu benda,
Hati kita dot lain, tumpuan fikiran kita dan hati kita dot lain, walaupun kita tengok, jadi tak ada gapo juga. Boleh? Jadi asas sebenarnya, hakikatnya adalah hati yang duduk dalam, yang mana wal qalab, adapun anggota ni adalah jasad ni adalah markab dia, tunggangan dia, tempat dia punya station dia ya. Yang ada lain laskah nak tengok kat PDF ke apa ya pula tu. Allahu subhanahu wa ma'rifah, summa ma'rifah tu kemudian kita kena mengenal ma'rifatu saidihi, summa ma'rifatu saidihi wa ma'rifatu Allah. Kemudian mengenal akan buruan dia. Hatinya perlu kenal apa buruan dia. Buruan akan hati kita yang kita menunggang. Hati kita menunggang akan jasad kita. Station dia di jasad kita. Apa yang kita nak cari? Apa buruan kita adalah makrifah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tu la'ala sawa wa hawasu deh. Bukan wa ma'rifah la'ala sawa wa hawasu syabakati. Dekat kitab Sabil Iradah Syekh Mai macam tu juga, tapi dalam dalam mata dia wa ma'rifatu syabakah, tapi dalam syarah dia wa hawasu syabakatihi. Wal hawasu syabakah tu lebih dekat dengan kepahaman lah. Kalau ana pun faham gitu, lebih dekat faham gitu lah. Wallahu alam. La'ala sawa wa hawasu syabakatihi. Summa ma'rifatu saidi. Kemudian ma'rifah adalah buruan dia. Jadi hati itu apa yang nak cari adalah ma'rifah, mengenal Allah Taala. Bagi dia apa dia syabakah ni, macam jaringan, macam alat dia dah adalah hawas. Wa hawasu syabakati. Dan memburu makrifah itu dengan hawas. Dalam konteks kita istidlal lah, dalam konteks kita melihat alam ini dengan mata kita, tengok apa kita untuk kita kenal Allah Taala. Telinga kita akan kembali kepada untuk kita kenal Allah Taala. Gitu. Wal qalab la yakumu illa bit ta'am. Sedangkan wal qalab jasad ini ataupun tunggangan bagi hati kita ni, seketul kita tangan tengok apa semua tu, la yakumu illa bit ta'am. Jasad kita ni tak ada boleh berdiri, perlu ada melainkan dengan ta'am, dengan makanan, wasyarab dan minuman, wal hararah dan juga ada kepanasan, warutubah dan basah. Ni mana sistem kehidupan lah. Perlu pada gitu. Di situ punya jasad kita. Mungkin banyak lagi lah keluar jasad kita. Wahwa dha'ifun ala khatari minal ju'. Dan jasad kita ni lemah daripada bahayanya lapar, wal atashi fil batin, dan juga dahaga, lapar dan dahaga dalam batin kita, dalam perut kita. Wa ala khatari minal ma'i, dan juga bahaya tubuh kita menghadapi bahayanya air, wanar fi zahir. Silap batin ke perut ni. Silap baca. Wa huwa dhaifun, tubuh kita, wa qalab ni jasad kita lemah dalam menghadapi bahaya lapar dan dahaga fil batin. Ni orang tak nampak lah. Lapar dahaga ni tak nampak. Wa ala khatar, dan juga menghadapi bahaya juga di sekeliling dia lah, dengan air dan juga api fi zahir. Wahwa, dan tubuh kita menghadapi muqabil a'daan kasirah, menghadapi musuh yang banyak. Sama ada pada manusia ataupun haiwan, penyakit dan sebagainya. Rasa takat tu dah. Tak boleh nak teruskan lagi. Rancangnya nak habis 2 fasa ni. Ada rasa tak sedap sikit. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma alhamna rushda ala man sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin.